kita pergi subtopik yang terakhir. Jadi semua orang nampak cikgu punya skrin Boleh kan? Okey. Jadi hari ni kita nak tengok menilai kebolehkelaksanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Ingat lagi tak pelan kewangan jangka pendek, tempoh dia, macam mana kita kategorikan dia sebagai jangka pendek? Macam mana kita kategorikan satu plan tu sebagai jangka panjang? Okey, jangka pendek apa tempoh dia biasanya? Berapa tempoh yang kita boleh anggap itu adalah jangka pendek? Perancangan kita adalah perancangan jangka pendek. Berapa tempoh dia? Siapa ingat? Hima ingat? Tarani? Jangka pendek hari tu kita dah bincang dah ni. Jangka pendek dikategorikan berapa tahun? Kalau jangka panjang, kategori dia berapa tahun? Ingat lagi tak? No? No one remember? Tak ingat? Baik. 1 tahun, betul. 1 tahun jangka pendek lah. 6 bulan jangka pendek. Okey, tempoh dia macam mana? Jangka pendek daripada sehingga 5 tahun, dalam tempoh 0 hingga 5 tahun lah. Itu kita panggil jangka pendek kan. Kurang daripada 5 tahun. Jangka pendek. Kalau jangka panjang ni tempoh yang lama, 20 tahun, 10 tahun akan datang, itu kita panggil jangka panjang. Pelan kewangan jangka panjang. Jadi hari ni kita nak menilai adakah pelan kewangan kita dalam untuk jangka pendek dan jangka panjang ni boleh dilaksanakan. Menilai kebolehkelaksanaan. Itu maksudnya kita nak nilai plan kita yang kita dah rancang boleh dilaksanakan ataupun tak boleh dilaksanakan sebenarnya. Itu tajuk hari ni. Baik. Jadi pelan kewangan yang dibina oleh seorang individu, tujuan dia adalah untuk mencapai matlamat kewangan. Sebelum ni kita dah bincangkan. Kita buat plan sebab kita ada matlamat. Dalam tempoh 5 tahun kita nak apa? Dalam tempoh 20 tahun nanti kita nak apa? Contohnya. Jadi kita buatlah plan. Okey. Untuk membina pelan kewangan ni kita harus mengenal pasti sumber-sumber. Itu pun kita dah bincang. Kita nak buat plan, kita kena tengok sumber pendapatan kita. Ada berapa sumber pendapatan kita? Okey. Yang tetap lah, yang tak tetap lah, semua kita kena ambil kira. Okey, kemudian kita kena kira juga, dah ada sumber pendapatan, kita kena kira perbelanjaan untuk setiap bulan pula. Okey, perbelanjaan untuk bulanan tu pun sama kita kena kira. Alright, dia tak timbul tadi. Perbelanjaan dia, di samping kita kenal pasti sumber, kita kena tahu perbelanjaan dia. Baik, pelan kewangan yang cekap, kalau kita rancang dengan bagus, kita akan mendahulukan, maksudnya kita dah dahulukan simpanan. Dalam pendapatan kita, kita dah alihkan simpanan 10% daripada jumlah pendapatan. Ingat lagi kan, kita dah alihkan 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap yang lain. Maksudnya, contoh hari tu, kalau seseorang tu nak buat rumah dalam tempoh 4 tahun katakan. Jadi, dalam pendapatan bulanan dia, setiap bulan dia ada gaji, dia dah alihkan 10% tu untuk tujuan buat rumah. Dia simpan 10%. Itu kita kata pelan yang cekap. Okey, bila dia dah simpan 10% daripada pendapatan dia, suami dia, dia dah ambil kira juga perbelanjaan tetap. Dia dah tolak perbelanjaan tetap dan dia dah tolak perbelanjaan tidak tetap. Okey, yang tetap ingat apa contoh yang tetap? Ingat lagi tak? Kita dah cuti lama hari tu ni. Dah seminggu kita skip. Tak jumpa. Okey, yang tetap contoh dia apa? Perbelanjaan tetap setiap bulan. Apa dia? 10% tadi untuk tujuan kita, pelan kita. Nak buat apa? Nak beli kereta, nak beli rumah. Ini plan. Kita dah simpan 10%. Ini kita kira bijak. Okey lah, smart. Okay, perbelanjaan tetap. Contoh, cepat. Ingat lagi. Dalam sebulan, apa perbelanjaan kita yang tetap? Tiba-tiba nanti soalan tanya. Berikan contoh perbelanjaan tetap bulanan. Apa nak jawab? Sewa rumah, bayaran insuran. Okey, bagus. Sewa rumah kan setiap bulan kena bayar. Ataupun kalau kita beli rumah, setiap bulan kita kena bayar ansuran dengan bank. Okey. Insuran. Lagi apa lagi? Insuran. Ni bagus. Orang yang ada insuran, dia fikir jauh. Lagi apa lagi contoh yang tetap? Maksudnya setiap bulan tak berubah-ubah.
Ansuran. Ansuran ni termasuklah ansuran apa-apalah yang kita berhutang dengan bank. Ansuran kereta boleh, ansuran beli rumah boleh. Kalau tak ada sewa rumah, ansuran beli rumah. Macam ni lah. Okey. Jadi ni semua perbelanjaan yang tetap. Setiap bulan nilai dia sama. Memang sentiasa ada. Nilai dia sentiasa tetap. Okey. Ini contoh-contoh. Kita ulang balik. So nanti kamu ingat lagi Perbelanjaan tidak tetap contoh apa? Tidak tetap. Contoh. Apa contoh perbelanjaan tidak tetap? Yang setiap bulan ada keluar duit ni. Ada keluar tapi tak sama. Kadang sikit, kadang keluar banyak. Contohnya apa? Barangan dapur Tarani. Okey, lagi? Orang lain boleh cuba? Cepat sikit kan kita? Okey, kemudian bil elektrik. Betul, barangan dapur kadang-kadang satu bulan kita makan banyak. Kadang-kadang satu bulan tak nak masak, pergi beli KFC aja. Jadi lari sikit kan? Tu barangan dapur. Lagi bil elektrik, betul. Lagi apa lagi yang tak sama? Bil elektrik kadang-kadang bulan tu panas saja. Jadi kita asyik pasang aircon je, bil elektrik akan berubah lah. Ataupun apa lagi? Bulan tu kita banyak guna streka, bil elektrik berkurang. Perbelanjaan petrol. Okey, minyak kereta. Petrol petrol ni minyak kereta. Mana cikgu punya ni? Alamak. Ni. Okey, petrol. Kalau pakai kereta, tengoklah pergerakan kita banyak ke, kena mesyuarat banyak, jauh-jauh ke. Jadi petrol kita tak sama setiap bulan. Ini yang tak sama. Okey, yang keempat. Pelan kewangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran tetap, perbelanjaan tetap. Itulah tadi cikgu tanya ada kat sini kan, baki kad kredit. Kalau guna kad kredit itu baki dia perbelanjaan tetap. Kita kena utamakan yang ni. Okay, nampak tak? Perkara ni cikgu dah ulang banyak kali. Okay, jadi kita nak buat plan, kita kena ambil kira benda-benda ni. Sangat penting. Alright. Kalau kita dah buat plan tu ada wujud aliran tunai yang negatif. Aliran tunai negatif tu maksud dia apa? Tanya lagi. Ini macam ulang kaji je hari ni sebab kita dah habis dah. Nak tengok keboleh laksanaan je. Okey, ingat lagi tak aliran tunai negatif? Aliran tunai positif, aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif apa? Cik cepat. Siapa tahu? Siapa ingat lagi? Aliran tunai ada negatif, ada positif. Maksudnya kalau aliran tunai dalam setiap bulan perbelanjaan kita dengan gaji kita. Macam mana kita kata aliran tunai tu negatif? Perbelanjaan dengan pendapatan macam mana? Macam mana kita kata aliran tunai positif? Ingat lagi? Aliran tunai positif. Kalau positif, aliran tunai positif maksudnya ada lebihan lah. Pendapatan kita dengan perbelanjaan mana lebih? Mana yang lebih? Pendapatan lebih ke perbelanjaan lebih? Ke perbelanjaan sangat banyak untuk positif? Cikgu bagi pilihan macam ni. Ingat lagi? Boleh ingat? Kalau cikgu letak pilihan macam ni? Cepat. Cuba. Kalau positif mana lebih? Pendapatan ke perbelanjaan yang lebih? Nampak tak kamu tak ingat? Okay, which one? Semua orang boleh cuba. Ada ramai, bagus. Tanya ada 10 orang. Mana yang lebih? Pendapatan lebih. Tarani kata. Okay, Tarani je. Orang lain? Thank you Tarani. Bagus, respon. Okay, pendapatan lebih Tarani kata. Okay, betul Kalau positif maksudnya pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Perbelanjaan sikit saja. Kita belanja sikit. Maksudnya ada banyak lagi balance dalam pendapatan kita. Gaji kita banyak lagi lebih. So positif lah. Itu perkara yang positif. Okay. Aliran tunai negatif. Negatif maksudnya tak bagus. Okay, senang nak ingat ni. Bukan susah pun. Okay. Aliran tunai negatif maksudnya tak bagus. Aliran tunai negatif. Ni recall balik. Kita dah belajar. Negatif maksudnya tak bagus. Iaitu pendapatan
kurang daripada perbelanjaan, belanja lebih. Okey, kita belanja lebih. Ini tak bagus. Sebab itu nama dia negatif. Gaji sikit tapi belanja banyak. Okey, aliran tunai negatif. Ingat lagi? Okey, sekiranya nombor 5 sekiranya wujud aliran tunai negatif, kita harus membetulkan pelan kewangan kita dengan mengurangkan perbelanjaan yang tidak tetap. Yang tetap tak boleh buat apa kan? Sewa rumah, bayar kereta, insurans. Okey, itu tak boleh buat apa. Memang setiap bulan kena bayar. Jadi kalau masih lagi negatif, kita kena kurangkan perbelanjaan yang tidak tetap tadi. Apa yang tidak tetap tadi? Ni. Barangan dapur, bil elektrik, petrol, kurangkan berjalan-jalan, kurangkan beli barangan dapur yang kalau kita berbelanja sangat besar, kurangkan. Dari segi inilah. Okey? Itu maksud dia A tadi, membetulkan pelan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Yang tetap kita tak boleh buat apa-apa. Jangan pula kita nak betulkan, kita usik yang tetap tu. Oh, sebab dah terlebih. So kita tak nak lagi guna yang kita tak nak bulan depan tak nak bayar sewa rumah. Tu tak boleh lah. Tak nak bayar lagi angsuran kereta. Tak boleh lah. Okay. Kita kena betulkan yang tidak tetap saja. Yang tetap kena continue. Okay, B. Kita boleh menambah sumber pendapatan lain. Contohnya kita boleh online business. Okay, ikut kemahiran kita agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Okay, menambah sumber pendapatan. Yang pertama, betulkan pelan. Yang kedua, menambah sumber pendapatan. Mungkin kita, macam tadilah cikgu bagi contoh. Buat online business ataupun apa-apalah yang kamu mahir, ikut kemahiran kita. Okay, sekarang kita nak menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan yang kita dah buat. Okay, kita nak nilai boleh jalan ke tak plan kita ni. Okay, kita nak beli rumah dalam 5 tahun lagi. Boleh jalan ke tak? Kita nak menilai sekarang. Okay. Kita kena nilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diberi tumpuan. Okay, kena bagi tumpuan. Yang pertama, kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Kadar inflasi semasa. Jadi bila kos taraf hidup kita meningkat, inflasi bertambah, itu kita kena tengok baliklah plan kita boleh capai ke tak. Okay, jika ini hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Kalau inflasi meningkat, perbelanjaan kita mesti meningkat. Sebab kos taraf hidup meningkat. Kos taraf hidup kita tak boleh kawal. Kalau kita berada di Kuala Lumpur, kos taraf hidup di sana lebih tinggi daripada kita berada di Pantai Remis. Ini kita tak boleh kawal. Okey? Jadi dia akan mengubah plan kita. Yang kedua, jika keadaan ini berlaku, yang ketiga, kita harus mengambil tindakan menambah pendapatan seperti melabur. Kita kena do something lah. Kita kena melabur. Nak layan inflasi. Inflasi ni keseluruhan satu negara. Okay, inflasi tinggi, kita tak boleh buat apa. Kos taraf hidup mesti meningkat. Barang mesti mahal kalau inflasi tinggi. Minyak harga naik. Minyak masak pun harga naik. Susu harga naik. Bila barangan-barangan ni meningkat, kos perbelanjaan kita meningkat. So dah lari sikit plan kita. So we have to do something. Contoh dia kita melabur. Okay. Jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. So bila kita melabur, kita ada simpanan, kita melabur, kita ada duit dividen. Okay. Dividen yang kita dapat daripada pelaburan tu. Faham ke setakat ni? Faham ke? Faham inflasi? Faham apa inflasi? Ini inflasi. Keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga secara umum, tidak berterusan. Inflasi maksudnya satu Malaysia ni, kalau Malaysia semua dalam bidang ekonomi semua harga naik. Tak boleh nak kawal. Itu inflasi yang tinggi lah. Harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Tak boleh nak kawal. Jadi kita kena ikut saja. Kalau tak nak ikut, kita kena lari pergi negara lain. Inflasi dia lain. Itu lagi berubah lah pula kan, sebab kita nak lihat pelan kewangan kita. Jadi di bidang faham kita nak overcome benda ni, kita nak atasi masalah ni, kita melaburlah duit simpanan kita labur supaya kita dapat dividen, dapat duit tambahan. Setiap tahun dapat dividen. Okey? Tara ni boleh faham Okay, next kita tengok yang seterusnya, tadi inflasi. Okay, jadi itulah tadi kebolehlaksanaan. Kita nak tengok boleh laksana ke tak. Ada beberapa pengaruh dia macam tadi, inflasi. Okey, plan kewangan jangka panjang.
Jangka panjang penting seperti plan kewangan jangka pendek. Pendek, panjang penting. Kalau jangka pendek tadi itulah dia. Kita nak beli kereta ke, kita nak beli rumah ke dalam tempoh 5 tahun. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjang ni untuk tempoh yang lama, 20 tahun. Ataupun untuk kita pension nanti, kita plan nak macam mana. Okey. Dia sama penting je, pendek ke panjang ke sama penting. Tujuan pelan kewangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang. Samalah tujuan dia, kita nak capai matlamat. Kenapa kita ada program, kita ada plan jangka panjang? Sebab kita nak capai satu matlamat. Contohnya kita masa pension nanti kita nak ada duit dalam akaun kita 1 juta. Itu jangka panjang lah. So kalau kita kata pension nanti umur 55 contohnya, kita nak kena ada dalam akaun tambahan kita 1 juta. So kita kena plan. Setiap bulan kita nak kena simpan berapa. Supaya nanti jumlah dia sampai umur kita 55, 1 juta. Itu jangka panjang. Pension dah tak kerja jadi kena ada duit. Jadi dia sama saja penting jangka pendek, jangka panjang. Pelan kewangan jangka panjang merupakan pelan kewangan yang melebihi 5 tahun. Tadi cikgu dah tanya dan itu dia. Melebihi 5 tahun tu kita kira jangka panjang. Seperti pendidikan untuk anak, sekarang tak ada anak. Nanti 6 tahun, 7 tahun dah kahwin dah ada anak. Kita kena plan itu. Okay, untuk jangka panjang. Persaraan, pembelian rumah. Okay, sekarang tak ada lagi. Jadi bila mula kerja sahaja, bila dah ada pendapatan sahaja barulah kita dah mula nak kahwin. Kita dah ada anak, bila dah ada family kita kena ada rumah, kena ada kereta, so macam-macam plan kewangan kena buat. So sekarang kena belajar rajin-rajin supaya dapat kerja yang bagus, ada ilmu, yang penting kita ada ilmu untuk jaga diri kita di masa depan. Kita ada ilmu yang kita boleh guna untuk kehidupan kita masa depan. Kita tahu pasal plan kewangan, tu ilmu lah. Tu kena belajar rajin-rajin. Okay. Next, untuk 4, membina pelan kewangan jangka panjang. Aspek utama, jangka panjang tadi kita kena tengok inflasi, kadar inflasi tadi. Inflasi tahu kenaikan harga barang yang tak terkawal dalam satu negara. Memang tak boleh kawal. Cikgu nak ambil warna untuk highlight. This one. Okay, inflasi. Kemudian kadar faedah. Kesihatan diri of course, kita kena ambil kira juga. Sebab jangka panjang melibatkan banyak tahun. Macam sekarang kita muda lagi, untuk tempoh 10 tahun usia kita dah lain. Jadi kesihatan kita pun kita tak tahu macam mana. Itu pun kita kena ambil kira. Mungkin ada simpanan untuk kesihatan. Okay. Boleh setakat ni? Jadi ini kita nak tengok kebolehtlaksanaan lah. Semasa membina pelan kewangan jangka panjang, mulakan tabungan lebih awal. Dan adalah selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan. Okay. Untuk jangka panjang, kita kena mulakan tabungan lebih awal dan supaya lebih selamatlah dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Contohnya untuk bersara. Okay. Pelan kewangan jangka panjang yang dibina berbeza untuk setiap individu. Kita tengok tak sama kan. Tengok usia lah. Kalau kita lambat bermula, kita kena simpan lebih. Kalau kamu bekerja umur 21, 22 katakan dah kerja. So kamu dah plan untuk bersara nanti. Kamu dah mula awal, kamu dah boleh simpan awal. Jadi simpanan kamu tak payahlah terlalu banyak. Kalau kamu lambat plan, umur dah 30 baru nak plan untuk bersara, simpanan kamu dah lain daripada umur yang kerja 21 tadi. Yang 21 tadi dia boleh simpan sikit. Tapi kalau kita bermula lambat, kita kena simpan banyak lah. Okay, untuk kesihatan kita kena simpan lebih. Jadi ambillah insurans macam tu lah. Okay ya. Setakat itu. Ada soalan tak? Ada soalan sampai sini? Boleh? Tak ada? Cikgu masih share screen ke dengan kamu? Tak dah kan? Okay, cikgu nak tunjuk ni sikit. Ya.
Memang okey, boleh faham apa yang cikgu terangkan. Tak banyak kira kan, kita fahamkan saja untuk tajuk ni. Tak banyak pun pengiraan. Jadi, cikgu share screen sekejap Hari ni cikgu tak plan banyak-banyak. Okey, ini buku teks. Nampak tak? Semua boleh nampak? Okey, ini daripada buku teks. Sekejap cikgu mencari point ni tadi. Nah, ni yang kita bincang tadi Plan kewangan jangka pandang, kita kena tengok kadar inflasi, kadar faedah. Contoh dia macam ni lah. Encik Syed dan isteri membeli rumah. Ingin membeli rumah dalam tempoh 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan adalah 8,000. Okey, ada 8,000 jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan tetap 6,500. Mereka bercadang membeli rumah 2 tingkat berharga 720,000 dengan wang pendahuluan 72,000. Okey, wang pendahuluan ni lah yang kena simpan. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan bagi mencapai? So dia dah bagi kepada kamu baca soalan, dia dah bagi 6 tahun. Okey, tempoh dia 6 tahun. Jadi simpanan yang diperlukan, dia perlukan 72,000 iaitu 10% daripada harga rumah kan. 720,000, dia kena bayar down payment 72,000 maksudnya 10%. Jadi 72,000 bahagi 6 tahun yang dia ada. So 1 tahun dia kena simpan 12,000. Okey, kalau 1 tahun 12,000, 1 bulan dia kena bahagi 12 lagi, dia kena simpan 1,000. Okey, dia tanya berapa simpanan. So itu adalah 1,000. Bahagi baik-baik. Faham soalan ni kan? Okey, soalan B. Adakah Encik Syed bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga 720,000? Berikan justifikasi anda. Okey, dia nak kena simpan 1,000 sebulan. Kamu tengok perbelanjaan bulanan tidak tetap 6,500, perbelanjaan tetap dia 800. Jadi kita tengok Encik Syed telah membayar wang pendahuluan 72,000 namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau. Ada balance lagi, dia bayar 72,000 tapi dia beli rumah 720,000. Bayaran bulanan itu sangat besar. Okey, membebankan dia nanti. Okey. Faham soalan ni? Jadi tak berapa okey lah. Kalau kita tengok dia tak berapa bijak. Harga rumah tu terlalu mahal untuk dia. Dia bayar 72,000, balance ni masih terlalu besar sebab harga rumah tu 720,000. Dengan pendapatan dia, jumlah dia adalah 8,000 sahaja. 8,000 tolak 1,000 simpanan tinggal 7,000. Kemudian 650 lagi, 6,500 tolak lagi tinggal berapa je dia simpan. So simpanan tu baki nanti dia nak kena bayar rumah pula bila dia dah dapat rumah. Jadi kita anggap tidak berapa bijak. Okey, ini lagi. Encik Wang. Kita tengok dia ada gaji bersih 6,500, pendapatan sewa rumah 500, perbelanjaan pendapatan bulanan dia 7,000 jumlah. Okay, tengok jumlah dia 7,000. Tolak simpanan, dia plan something, dia ada plan kewangan, dia tolak 10% 650. Biasanya kita tolak 10% je, kita nak buat apa. Okay, simpanan kecemasan bagus, dia ada 100. Jadi baki dia ada 6,250. Okay. Ini belum tolak tetap, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okey, perbelanjaan tetap dia jumlah dia adalah 2,900. Kemudian perbelanjaan tidak tetap dia yang berubah-ubah ni adalah 3,350 yang warna hijau Okey, jadi tak ada lebihan. Nampak? 6,250 tolak 2,900 tolak 3,350. So tak ada pendapatan lebihan. Baik. Encik Wang bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat manakala isterinya seorang suri rumah. Pegawai pemasaran dan suri rumah. Encik Wang ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak 150,000 dalam tempoh masa 15 tahun daripada sekarang.
anda sebagai perunding kewangan. Okey, kamu nak tengok perancangan dia, kamu bagi tahu dia. Bantu dia untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat dia. Okey? Sekarang kita tengok tadi. Ni nak simpan 150,000 dalam tempoh 15 tahun, so ada 10,000. Jadi tahunan, setahun, bulanan 10,000 bahagi 12 dia kena simpan 833.33. Kemudian tambahan simpanan yang diperlukan 833.33 tolak 650. Dia simpan 650 aja. Okey. Bagaimana Encik Wang boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang tersebut? Okey, ada balance lagi kat situ 183. Okey, cadangan kita 183.33 bagi setiap bulan menambah jumlah simpanan ni. Beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong sebanyak 25% sebab tadi ada untuk pelancongan disimpan. Kemudian jumlah pengurangan perbelanjaan kat situ dah nampak. Kamu kena bijak lah analisis sikit 25% satu bulan darab daripada 500 dia cuma bayar 125 saja. Jadi akan ada balance setiap bulan 375 sebab tadi dia rancang 500 kemudian tolaklah 125 dapat 375. Itu baki yang ada selepas dia betulkan balik. Ini maksudnya dibetulkan lah mengurangkan perbelanjaan untuk tujuan melancong. Okey, yang kedua, beliau boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol. Yang ini yang tidak tetap kan, tidak tetap petrol sebanyak 100. Jadi dengan mengamalkan kedua-dua langkah dia dah tambah 125 kemudian tambah 100 225 setiap bulan. Okey. Encik Wang boleh menggunakan langkah-langkah lain. Apa langkah-langkah lain dia? Encik Wang boleh menambah pendapatan dengan melakukan kerja sampingan. Tadi yang cikgu bagi tahu kan, ikut kita punya kebolehan. Okey, dia boleh melabur. Ini melabur dengan menggunakan jumlah wang yang dikumpulkan. Dia dah kumpul duit tu, pergi labur. Jangan kumpul dalam bank macam tu saja, labur. Okey, supaya ada pendapatan pasif, dividen dan faedah. Pendapatan pasif tu bila kita labur, kita ada duit dividen, kita ada duit faedah. Ini boleh jadi pendapatan. Okey. Jadi itulah setelah diperbetulkan. Okey, dia dah kurangkan melancong tadi dah banyak 500 tinggal 350. Kemudian petrol tadi dah kurang jadi 700. Okey, dia dah betulkan. Barulah okey. Boleh Baik, kamu tengoklah. Ini cikgu ambil daripada buku teks saja. Rujuk di situ. Jumlah simpanan satu bulan dia dah beri 875 untuk 15 tahun 157,500 simpanan. Jadi pada hakikat sebenar jumlah wang yang dikumpulkan adalah lebih daripada 157,500 kerana simpanan tahunan di bank menawarkan faedah lagi. Ingat tadi kalau kita dah simpan dalam bank ada faedah. Jadi itu plan jangka panjang, kita kena fikir semua tu. Okey. Jadi kebolehlassanaan kesimpulan dia. Kamu dengar baik-baik kesimpulan dia. Kebolehlassanaan yang pertama. Kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Kalau setahun kita naik 250, kadar inflasi kenaikan ni jangan lebih daripada itu. Yang kedua, sewa rumah yang diterima adalah tetap. Okay, yang ketiga, Encik Wang sihat. Itu yang penting. Kalau tak sihat, tak boleh juga. Yang penting sekarang ni kita apa-apa pun sihat kan. Sihat boleh kerja, ada pendapatan. Kalau tak sihat, sakit lagi, kena keluar duit lagi pergi hospital. Yang keempat, peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan meningkatkan gaji sewa dan pekerja sambilan. Yang kelima, tidak ada perkara luar jangka. Perkara luar jangka ni apa? Yang melibatkan kos yang tinggi. Perkara luar jangka. Contoh dia apa perkara luar jangka? Kita tak bajet, tiba-tiba dia ada pula, kena bayar. Ni perkara luar jangka lah. Kemalangan ke? Okay, tiba-tiba rumah dia terbakar lah pula, rumah sewa dia kena bayar apa ke. Ini perkara luar jangka. Jangan adalah kalau boleh. Tiba-tiba dia plan, tiba-tiba plan berubah pula nak beli benda lain. Okey kelas, sampai sini ada soalan nak tanya cikgu tak? Kebolehlassanaan. Cikgu faham kamu agak susah kan sebab dia membaca, mendengar cikgu bercakap ni pun cikgu faham 4 EK macam mana.
So kamu cuba je lah Cikgu bercakap ni pun cikgu risau juga. Dia tak faham cikgu ni cakap tak faham apa cikgu cakap. But you have to try, okay? Baca nota-nota yang cikgu bagi, buat. Baik, untuk hari ni kamu buat ni praktis sendiri 10.1b. Kemudian besok kita cuba bincang. Boleh? Boleh? Ada kat sana ke? Dah habis. Boleh ke? 10.1b. Dia Hema jawab. Praktiskan diri 10.1b. Besok kita cuba bincang. Okay? Esok ada kelas. Kalau cikgu tak sempat bincang, cikgu ada hal pun cikgu akan record untuk kamu. Okay? So kita habis, kita dah boleh buat ulang kaji. Yang penting kita nak buat ulang kaji. Harap-harap kamu konsisten lah semangat kamu untuk belajar, untuk dapat A matematik. Cikgu rasa kamu semua ni cemerlang je, bagus. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya, kita berhenti di sini dulu. Okay, kita bersurai dulu, jumpa lagi besok. Okay.